الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Pada malam ini kita dapat bersama-sama dan kita masih lagi membicarakan iaitu satu kitab karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, seorang ulama daripada Saudi, berkenaan dengan da'watul anbiya, iaitu rintihan para nabi ataupun doa-doa yang dirakamkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. 2 minggu yang lepas kita membicarakan doa Nabi Adam alaihissalam dan bagaimana cerita Nabi Adam alaihissalam kita telah cerita pada muka surat 32, 33. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, kesalahan yang dibuat oleh dia bukannya kesalahan yang berbentuk dalalah akidah, tetapi kesalahan dalam bentuk riwayah, kesalahan dalam bentuk perangai ataupun lupa kepada apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaturkan dengan sebaik-baik aturan. Bagaimana kisah yang telah pun kita bahaskan, keadaan Adam dalam syurga dan digoda oleh Iblis. Sepakat, kalau kita tengok muka surat 34, menurut pendapat paling tepat, kalimah taubat yang dikurniakan kepada Allah kepada Adam, daripada Allah kepada Adam tersebut diterangkan pada firman-Nya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, kami tidak menzalimi diri-diri kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, dan jika Engkau tidak ampunkan bagi kami dan Engkau telah mengasihi kami, pasti kami akan benar-benar menjadilah kami ini daripada kalangan orang-orang yang rugi. Itu di antara sepakat ulama tafsir berkata bahawa ini doa Nabi Adam. Poin yang pertama yang kita dapat pada malam ini, pada permulaan ini, iaitu sekalian lama Nabi Adam sujud kepada Allah Ta'ala, memohon keampunan dengan cara dia sendiri, tidak dengan cara yang diajar oleh Allah. Allah Ta'ala tak ajar lagi. Sehinggalah fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat, sehingga Allah Ta'ala ajar kepada dia beberapa kalimat, iaitu Allah Ta'ala ajar kepadanya kalimah-kalimah yang berbentuk taubat kepada Allah. Ini poin yang pertama ni memberi hujah bahawa amal ibadah kita mesti diajar oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh reka sendiri. Sebelum daripada tu Adam telah minta ampun dengan Allah.
Bukan bermakna Adam tu reka. Tidak. Sebab Allah Ta'ala tak ajar lagi dia. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Dengan cara dia. Tapi oleh kerana ibadah ini satu syariat. Doa ini satu syariat. Bila syariat, dia tidak boleh siapa-siapa yang mari ajar kecuali benda itu datang daripada Nabi SAW. Maka kalau kita nak minta doa dengan Allah, dia ada doa yang dalam sunnah Nabi dan dia ada doa daripada kita sendiri. Kalau kita nak minta dengan Allah Ta'ala, kita kena dahulukan doa yang mana adalah sunnah Nabi SAW. Belakang daripada doa kita tu barulah kita minta apa yang kita hajatkan kepada Allah Ta'ala. Kita hajat apa dengan Allah? Doa nak minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita minta doa Nabi ajar, Allahumma ghfir li dhunubi, ya Allah ampunlah dosaku, Allahumma ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Ataupun doa-doa yang lain yang ada dalam buku doa-doa Nabi-Nabi ni kita baca. Ataupun doa ni Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kerana itu doa yang paling berkat dan doa yang paling baik kerana ia diajar sendiri oleh Allah. Doa-doa yang berkaitan dengan kita nak minta hajat dengan Allah, itu tak apa kita minta sendiri dengan Allah. Nak suruh padi kita subur ke, nak suruh harum manis kita berjadi ke, nak suruh kambing kita gemuk ke, nak suruh lembu kita ramai ke, nak menega, tak apa tu. Tetapi doa berbentuk minta ampun pada Allah, minta Allah Ta'ala memberkati ke apa ke, yang ada di ajaran sunnah Nabi, maka afdal baca dulu. Kita tak boleh bagi kita ni malas. A'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahhir rijal. Kita dibelenggu dengan hutang yang banyak, kita minta ke Allah supaya leraikan. Qahhir rijal maknanya tekanan hidup dengan hutang kiri kanan. Semua itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia melibatkan perasaan manusia. Jadi, paling afdal Nabi. Baik. Kita tengok muka surat yang ke-35, maksud doa daripada doa Adam ini. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam ini membawa erti sesungguhnya kami sudah melakukan dosa yang dilarang. Kami sudah memudaratkan diri kami dengan melakukannya. Kami telah terjatuh lembah kerugian andai engkau tidak ampunkan kami dengan menghapuskan kesan dosa ini dan akibatnya. Andai engkau tidak kasihani kami dengan menerima taubat dan permohonan maaf bagi kami. Maka Allah pun mengampuni dosa mereka tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yaqsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa 'aṣā Ādamu rabbahu faghawā summa ijtabāhu rabbuhu fatāba 'alayhi wa hadā. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 121 hingga 122. Maka mereka berdua memakan darinya, itu buah tadi, lalu anggota-anggota sulit mereka berdua telah terjadi nyata bagi mereka berdua. Terlondeh habis kain-kain. Maka mulailah mereka berdua menutup ke atas mereka berdua itu dari sebahagian dari daun-daun syurga. Dan Adam telah mengingkari Tuhannya, lalu dia telah tersesat. Kemudian Tuhannya telah memilihnya, lalu mereka berdua Lalu dia telah berlembut terhadapnya dan memberi petunjuk. Baik. Lepas Nabi Adam makan, lepas dia makan buah tadi, maka Allah Ta'ala lucutkan pakaian. Maka di sini kita dapat satu perkara bahawa sesungguhnya dosa yang kita buat ini sebenarnya mengaibkan kita di negeri akhirat. Tu yang Allah Ta'ala suruh bertaubat tu. Apa dia janji kepada taubat itu, Allah Ta'ala telah sebut, ayyukaffir anhum sayyi'at. Allah Ta'ala hapuskan. Yukaffir maknanya hapuskan sayyi'at, segala kejahatan.
ataupun dosa yang telah pun kita buat. Selain daripada itu, bila tak ada dosa, dosa ni adalah penghalang untuk masuk syurga. Orang yang berdosa tak boleh masuk syurga. Dia kena bersih daripada dosa ni. Bila yukaffir anhum sayyi'at, dihapuskan dosa, wa yudkhilkum jannat, dan wa yudkhilakum jannat, dan memasukkan kita dalam syurga. Boleh masuk syurga tu sebab apa? Sebab dosa ni terhapus. Dan Nabi Adam alaihissalam, dia buat dosa ni, Allah Ta'ala londehkan dia, tanda isyarat bahawa dosa ni mengaibkan. Dia pun ambil lah daun-daun yang besar di syurga itu, tutup body dia daripada terlihat perkara-perkara itu sepatut dilihat. Ini sifat semula jadi manusia ni. Malu ada. Hadap bejat, hadap apa yang kita panggil, hadap berbogel tengah jalan tu bukan manusia tu. Tu bukan manusia, tu binatang lain tu orang panggil tu. Kita jangan ikut barat. Barat dia ada pakcik hari bogel sedunia. Satu hari setahun tu dia ada hari bogel. Pakcik, hari tu pakat beli tiket lah pergi tengok. Tiket kapal terbang murah lah ni. Dia ada hari bogel dia. Hari bogel ni dibuat oleh orang yang nak bebas. Puak-puak LGBT terutamanya. Dia buat hari ni, hari bogel. Dia jalan kat tengah jalan tu bogel gitu. Bogel gitu. Sebab nak bebas. Di Afrika Selatan, dia ada satu pantai, dia panggil pantai sama rata lelaki dan perempuan. Maknanya, kalau lelaki tak pakai baju, pakai underwear saja, seluar dalam saja je, perempuan pun nak tak pakai baju juga, sebab nak sama dengan lelaki. Ada pantai tu. Tapi saya tak pergi lah. Walaupun saya dah pergi ke Cape Town tu, di Afrika tu saya pergi dah. Tapi saya tak pergi lah pantai tu, cuma budak kita tu bagi tahu lah. Ada pantai begitu. Itu makna nak bebas. Bila manusia nak bebas, tak ada malu dia. Betul lah kata Nabi, orang yang hilang rasa malu ni, dia boleh buat apa sahaja yang dia suka. Sebab tak malu. Dan malu tu biar bertempat. Ada setengah orang malu nak pergi masjid. Sebab dia tu mungkin dia dulu kaki kedai kopi. Mungkin dia tu bukan kaki masjid. Lepas tu ke belakang-belakang ni dia rasa insaf nak pergilah masjid. Tiba-tiba mari rasa malu. Takut orang tengok lain macam. Orang masjid pun satu hal juga. Bila mari hok pelik-pelik di masjid, jangan tengok kuat sangat. Masalah juga orang kita ni. Bila mari budak-budak muda pakai seluar jeans sikit, baju pelik-pelik sikit, kita kata jaga tabung-tabung tu. Padahal dia mari buat semayang, betul buat apa pun. Kita punya sangkaan yang tidak baik pada dia. Sangkaan yang tidak baik pada dia. Jadi, bila kita malu kepada benda begitu, tak boleh malu nak mari masjid, malu nak mari mengaji, tak boleh malu. Malu nak mengaji biar tak kerti Quran pun rasa malu nak mengaji. Tak boleh malu begitu. Kita kena rasa ada malu dengan Allah nombor satu. Malu jika Allah Ta'ala tanya kita di hari akhirat. Sifat malu Nabi Adam ni sifat semula jadi manusia. Dia ambil, dia tutup. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut. Dan Adam telah mengingkari Tuhannya. Wa asa Adamu. Ingkar di sini buat maksiat ni. Tak dengar kata Allah. Wa ghawa. Ni saya sebut tadi. Ghawa ni maknanya dia sesat ni dua jenis. Berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha juga. An-Najm, apa ni, Taha wan najmi idha hawa, surah An-Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni ayat cerita pasal Nabi Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ini tidak dhal ini dalalah ni sesat jenis akidah.
Sesat begini tak bertaubat, mati neraka selama-lamanya. Tu yang kita minta waladdallin itu tak mahu orang yang sesat tu. Sesat macam mana? Sesat akidah. Yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan Muhammad ni tidak jenis perangai yang tidak elok. Jadi riwayah ataupun ghawa ni satu sesat juga, tapi sesat tak sampai rosak akidah. Sesat dia sesat perangai tak elok. Boleh faham tu? Masuk syurga juga tapi lah sekali. Kita tak boleh ni. Dalalah pun tak boleh, riwayah pun kita nak masuk syurga straight. Lalu orang VIP. Sebab orang kita ni dia fikir lain, dia kata, saya tak apa, tu tak apa dah. Asal masuk syurga lambat-lambat pun tak apalah ustaz. Masuk neraka dulu pun tak apalah. Oh, dia ingat neraka tu macam mak bapak dia. Boleh slow macam kita slow aircon, boleh kuat macam kita kuat aircon. Nah, kalau panas sikit boleh slow, boleh kuat aircon sejuk. Dan bukan neraka, bukan mak bapak kita. Allah yang pakai slipper neraka menggelegak otot atas kepala tu paling ringan. Di mana orang yang boleh tahan untuk ke neraka kalau begini siksaan neraka? Makanan yang tak sedap, minuman yang tak sedap. Walaupun dosa itu tidak melibatkan akidah, tapi satu jeka atau satu saat, satu waktu, satu detik pun kita tak mahu ke neraka. Na'udzubika min adzabin nar. Kita minta kepada Allah supaya Tuhan jauhkan kita daripada azab neraka. Kerana inna azabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sehingga Allah Ta'ala ajar kepada kita di antara ciri-ciri hamba mukmin iaitu Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Kita tak mahu masuk neraka. Allahu Akbar. Adam pun Allah Ta'ala kata dia telah berlembut terhadapnya dan memberi petunjuk. Petunjuk mana? Doa tadi. Supaya bertaubat. Maka dia pun bertaubat. Allah Ta'ala juga nak ajar kita bahawa kita ni daripada baka yang bersalah. Manusia ni. Jangan mengulangi balik kesalahan sebagaimana tok nenek kita pernah buat salah. Sebab tu Allah Ta'ala cerita Adam begini-begini. Bukan nak memalukan dia, tidak. Nabi Adam ni tidak. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu ni. Orangnya yang pernah buat salah dengan aku marah begini pada kamu. Lepas tu aku berlembut kembali dengan dia setelah dia sedar kesilapan dia. Kamu ni wahai manusia, kita semua ni adalah baka daripada orang tu. Itu Adam. Bermakna, kalau kita buat silap, ada peluang untuk balik pada Allah dan Allah Ta'ala berlembut dengan kita kalau kita nak balik. Allah Ta'ala, ghafiriz zambi wa qabilit taub syadidil iqab dzit tauli la ilaha illahu. Ghafirudz dzamb, Allah Taala ampun dosa kita. Wa qabilit taub, dan Allah Taala terima kita punya taubat. Syadidil iqab, tapi ingat dalam dia lembut pun azab dia berat. Azab kepada siapa yang tak mau bertaubat kepada Allah Taala. Dalam Quran Allah Taala fokuskan ya bani Adam, ya bani Adam, kita dengar. Wahai anak Adam, wahai anak Adam, wahai anak Adam. Kenapa kita disebut sebagai wahai anak Adam? Supaya kita ingat balik kepada peristiwa tok wan kita Nabi Adam tu, yang pernah buat kesilapan, yang sedar kesilapan dia, kemudian Allah Ta'ala memaaf dan mengampunkan dia. Sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ini khata', ada silap dia. Dan sebaik-baik kesilapan itu bertaubat dengan Allah. Allahu Akbar, luahnya rahmat Allah Ta'ala. Baik. Berkenaan dengan taubat, muka surat 36. Tujuan sedutan kisah ini dipaparkan di dalam Al-Quran adalah bagi mengajar anak cucu Nabi Adam untuk melakukan apa tatkala sudah terjerumus dalam dosa dan kesilapan. Bagaimana mahu kembali bertaubat kepada Allah. Ibnu Jarir rahimahullah menyebut kisah yang Allah khabarkan berkenaan kalimah taubat yang diilhamkan kepada Adam adalah sebagai pengenalan kepada sekalian pembaca Al-Quran tentang bagaimana mahu bertaubat daripada dosa, usaha manusia untuk melepaskan diri daripada dosa,
merupakan gambaran bagaimana bapa mereka Adam membebaskan diri daripada kesilapan baginda. Ibnu Kathir berkata, ungkapan ini merupakan pengakuan salah kembali bertaubat, menunduk dan menghinakan diri, serta menyatakan kebergantungan kita kepada Allah tatkala sedang tersepit. Ia merupakan tips rahsia yang jika seorang manusia melakukannya, pasti kesudahannya adalah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Walaupun begitu, kesilapan adalah perkara yang manusia tidak boleh lari daripadanya. Setiap anak Adam itu kerap sekali melakukan kesilapan. Namun betapa hebatnya manusia yang bersegera menyelamatkan diri daripada lautan dosa, lalu melepaskan dirinya daripada gari kesilapan, sebagaimana dilakukan oleh bapanya Adam. Baik. Bagaimana yang kita sebut tadi, tujuan kisah ini nak ajar anak cucu tatkala terjerumus dalam dosa nak buat macam mana. Sebab apa kata Ibnu Jarir? Sebab yang pertama sekali, bagaimana Allah Ta'ala ciptakan Adam itu buat dosa dan bagaimana cara dia bertaubat. Daripada situlah nak beritahu pada kita bahawa orang yang terbaik selepas melakukan kesilapan itu orang yang bertaubat pada Allah. Nak bertaubat macam mana? Allah Ta'ala ajar macam mana cara nak bertaubat. Kerana ungkapan diungkapkan oleh Adam ini adalah pengakuan salah, kembali bertaubat, menunduk dan menghinakan diri dalam keadaan kita tersempit dengan masalah. Kita kena ingat bahawa kesempitan hidup ini antara puncanya kesilapan yang kita lakukan. Kerana Allah Ta'ala telah sebut, وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Mana-mana orang yang berpaling daripada ingatan Allah, kata Allah, aku jadikan hidup di atas muka dia sempit kehidupan dia. Dunia luah, tapi hati serabut. Hati serabut. Nabi ni tak serabut ke? Nabi pun serabut juga. Hidup ni. Tapi Nabi bila serabut banyak dosa ke? Dah. Nabi serabut, Nabi aturkan kehidupan dia supaya jadi tenang. Sahabat yang hatinya gelisah, mari jumpa Nabi SAW. Macam mana Rasulullah nak tenang hati ni? Dalam Quran ada sebut, ala bi zikrillahi tatma'innu bihil qulub. Dengan berzikir pada Allah, hati jadi tenang. Taubat ni juga salah satu daripada ingat pada Allah. Lepas daripada manusia buat dosa, dosa ni tidak senang. Hidup tak tenang dosa. Hidup dengan stres, hidup dengan serabut. Tapi apabila kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebergantungan diri kita dengan Allah Ta'ala itu lebih, alhamdulillah, Allah Ta'ala buka jalan kepada kita. Tu yang Allah Ta'ala sebut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, mereka yang sanggup berjihad di jalan aku. Berjihad ni bukan angkat pedang, bukan angkat senjata, angkat M16 tembok orang macam Syria, macam Yaman ke mana ke, tidak. Berjihad dengan nafsu kita sendiri. Pagi-pagi ni kita berjihad dengan nafsu kita sendiri. Nak lena tidur ke nak bangun maya jemaah. Nah, pagi-pagi nak tengok TV ke, nak tengok handset ke nak tengok Quran dulu pagi-pagi. Pagi-pagi ni nak berzikir ke Nabi dulu ke, nak berzikir hak Nabi ajak dulu ke, ataupun pagi-pagi ni duk sibuk hal orang dah. Itu kita berlawan dengan nafsu kita sendiri. Itu juga jihad. Itu juga jihad. Tengok bagaimana Adam, dia berjihad dengan kemahuan dia. Tapi ternyata iblis pandai menggoda. Masya Allah, sungguh Tuhan bagi ke iblis ni lah. Tuhan bagi ke dia. Tuhan bagi dia umur panjang. Nak hidup sampai, mula-mula dia nak hidup sampai ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebangkitan. Hari kiamat nak hidup. Nak hidup dia tu. Allah Ta'ala bagi ke tak dia? Allah Ta'ala bagi. Hidup sampai bumi ni hancur. Iblis. Allah Ta'ala izin lagi dia boleh masuk dalam darah kita. Boleh pergi mari masuk di hati kita.
Allahu Akbar. Jihad belaka tu, nak lawan tu. Bukan senang nak lawan iblis tu. Tapi senjata ada ke tak? Nak jihad kena ada senjata. Kena ada persiapan. Senjata, persiapan tu Nabi buat mari pada kita. Ni macam ni cara nak lawan. Macam mana? Zikir. Cara macam mana lagi? Banyak ke sembahyang. Hak 5 waktu tu ialah hak wajib. Kerana innas salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang kita boleh fahsya dan jauh perkara jahat, perkara keji dan perkara munkar. Tu senjata kita tu. Zikir, solat, bangun tengah malam, baca Quran. Senjata nak lawan iblis. Ada orang ada senjata tapi tak kepandai nak guna senjata. Tak jadi juga. Senjata ada, nak guna tak pandai. Ataupun senjata ada dah ni hak Nabi nak paling besok sekali ni kalau tembok ni tepak ni. Tak apa, nak hak awak sendiri. Hak awak sendiri tu tembok ala kau tu peluru marilah ke dia semula, mampu kerah dengan dia. Apa benda mana dia? Buat yang benda Nabi tak buat tu lah. Dia rasa dia buat ibadah dah, tapi peluru tu mari ke dia semula, mati dia, masuk neraka dia dengan sebab melakukan benda yang tidak diajar Nabi SAW. Ini kena jaga benda ni. Pelurunya ada, senjatanya ada lawan syaitan ni. Lepas tu Allah Ta'ala suruh minta dengan fasta'idh billah. Minta dengan Allah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. A'udzubillah ni benda besar, bukan benda kecil. Quran cukup syaitan takut. Sebab tu bila baca Quran kena a'udzubillah. Dah Al-Quran fasta'idh billah, kena a'udzubillah sebab apa? Sebab dia takut Quran. Dia takut kalau orang faham Quran. Dia takut kalau orang baca Quran. Dia takut kalau orang reti Quran. Reti Quran, reti hadis Nabi. Reti Quran, reti hak Nabi. Sebab ini sumber dia. Oh, dia takut. Bila dia takut tu dia buat bagi kita malah nak baca Quran. Dia buat bagi kita malah nak mengaji Quran. Bila punca tu hilang maka kita jadi sama ada dhalalah, sesat jenis akidah ataupun riwayah, sesat jenis perangai yang tak elok. Akhirnya apa jadi? Akhirnya orang tersebut tidak dirahmati. Hidup lama pun tidak diberkati Allah Ta'ala. Jadi Adam ni dalam ungkapan taubat dia tu Allah Ta'ala letak segala-galanya. Mengaku silap, kembali bertaubat, tunduk dan menghinakan diri. Dia kata walaupun begitu manusia tak lari daripada kesilapan. Muka surat 37 tu, perenggan yang kedua tu. Walaupun begitu kesilapanlah perkara yang manusia tak boleh lari daripadanya. Macam saya sebut tadi, kita boleh lari daripada silap. Semua kita ada silap. Silap ni semua ada. Sama ada kesilapan berfikir ke bertindak ke, ada. Tapi ada silap yang boleh pahala. Iaitu silap berijtihad dalam satu perkara. Kita dapat pahala satu. Silap dalam percaturan. Kita terima. Lepas berlaku ni baru kita nampak, oi, silap ni. Tak apa, Allah Ta'ala maafkan kita. Tu silap jenis biasa-biasa. Kesilapan dosa jadi kabair, ini dosa besar, atau perlu kepada pengakuan dan bertaubat dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Yang jadi masalahnya silap itu berlaku sama manusia. Kena minta maaf dengan manusia. Kena minta maaf dengan dia. Sebab silap itu berlaku dengan dia. Kalau silap ambil harta, kena pulangkan balik harta itu. Allahu Akbar. Baik, Imam Ahmad merekodkan dalam kitab Az-Zuhd yang juga Abu Asy-Syaikh meriwayatkan dengan sanadnya daripada Qatadah. Beliau berkata, sungguhnya seorang mukmin itu pasti merasa malu dengan Tuhannya kerana dosa yang dilakukan. Kemudian dia mengetahui bilhamdulillah bagaimana kamu menyelamatkan diri. Dia mengetahui bahawa jalan selamatlah dengan memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Janganlah seorang itu merasa segan untuk bertaubat.
Kerana kerana jika tidak kena taubat, tiada seorang hamba pun, hamba Allah, tiada seorang pun hamba Allah yang terselamat. Dengan taubat inilah Allah mendapati bapa kalian Adam merupakan teladan yang baik jika terjatuh ke kancah dosa. Kerugian paling besar adalah apabila seorang hamba itu tidak menjadikan bapanya Adam sebagai pedoman hidupnya, bahkan menjadikan musuhnya dan musuh bapanya Iblis itu sebagai panduan. Apabila Adam melakukan dosa, dia mengakui kesilapannya dan memohon keampunan daripada Allah. Sementara Iblis pula, apabila melakukan penderhakaan secara berterusan, dia enggan mengakui kesilapannya. Siapa yang mengikuti cara Adam, dia akan berbahagia seperti Adam. Dan siapa yang meniru cara Iblis, dia akan celaka sebagaimana Iblis. Jelas pada kita dia sebut bahawa yang pertamanya, jangan orang tu malu untuk bertaubat. Malu untuk bertaubat. Dan dosa yang telah pun kita lakukan, kita tak payah sebut baliklah selepas Allah menutup keaiban kita. Sebab Allah Ta'ala tutup dah keaiban kita ni, tidak sepatutnya kita bercakap berkenaan dengan dosa kita lagi. Sebab dosa itu telah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala hapus dah. Dan kita pula nak bertaubat, taubatlah dengan Allah. Bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan kita yakin, dengan sebenar-benar yakin taubat kita diterima oleh Allah. Kerana kita minta dengan Allah hari-hari supaya Tuhan ampunkan dosa kita. Kalau tak perlulah kita sebut dosa yang telah pun kita buat yang lepas tu, tak perlu. Dan kerugian paling besar apabila dia kata orang yang tidak menjadikan bapanya, itu Adam ini sebagai contoh dalam bab bertaubat. Sifat yang ada pada kita hari ini ada pada Adam. Sebab dia bapa manusia. Abul Bashar, bapa manusia. Sifat yang ada pada kita hari ini, kita kata sifat apa? Marah. Adam ada marah. Sifat sedih, Adam pula ada sedih. Semua tu ada. Tersilap, Adam tersilap, kita pun ada tersilap. Tapi contoh yang Tuhan nak bagi, kalau tersilap, begini cara dia. Bukan tersilap ikut iblis. Tidak. Bila tersilap, ikut macam mana Adam handle dia punya kesilapan dia tu macam mana. Allah Ta'ala ajar dia. Kita ikut tu. Kerana orang ikut cara Adam, selamat. Selamat macam mana? Selamat daripada neraka Allah sebab taubat dia telah diterima oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya dia kata orang ikut musuh pada Adam, nama iblis tadi. Yang tak pernah rasa nak bertaubat. Yang tak pernah rasa dia itu salah. Itu iblis. Ya Rabbi. Jadi kita takut satu benda je, iaitu kita tak sedar kita ni duk kawan dengan iblis. Itu hal kita takut. Kita duk rasa bahawa kita duk kawan dengan Nabi dah ni, habis dah semayang apa semua sekali. Tapi sifat iblis tu ada dalam jiwa kita. Itu kesombongan daripada menerima kebenaran yang mari pada Allah. Itu sifat iblis. Ada sebiji je kesombongan daripada terima kebenaran ini, buatlah amal lagu mana pun, Allah Ta'ala tak pandang. Sebab dia sombong Allah. Sombong Allah Ta'ala. Bila satu perkara kita ditegur, sama ada saya ke tuan-tuan ke apa, kita ditegur. Lalu, perkara tersebut kita ambil sebagai pedoman kita. Pedoman hidup kita. Dan kalau salah, kalau betul teguran dia tu, kita kena terima. Contoh kawan kita kata, awak kena buat gini, jangan duk buat gini. Sebab buat ni, saya duk nampak Nabi tak ajar kita buat begini, Nabi ajar kita. Kita kena ikut Nabi ni, Nabi buat begini. Dia pun kata, saya duk buat lama dah, Ustaz gini. Nak tinggal tak boleh lah, kata. Itu kesombongan. Sombong tu, sombong. Sebab kita kata Nabi buat gini. Ni Nabi buat.
Contohlah kita kata, Nabi cukup suka orang yang semayang sunat 2 rakaat sebelum daripada solat subuh. Ya, belum daripada solat subuh. Belum pada solat subuh, semayang sunat 2 rakaat. Nabi kata harga solat sunat 2 rakaat sebelum semayang subuh ni lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allah Rabbi. Cuba tuan-tuan bayang. Dunia dan seisinya ada harga tak? Oh, banyak harga. Lebih mahal daripada tanah benda kita, lebih mahal daripada rumah kita, lebih mahal daripada kereta kita. Kalau kereta kita kereta hak cantik sikit, lebih mahal daripada kebun harum manis kita. 2 rakaat belum daripada salat subuh. Tu Nabi ajar kita. Kita malah tak buat. Kalau mari pun tunggu tu imam qomat. Balas dia boleh semayang tu. Kita bersangka baiklah, mungkin dia solat kat rumah. Mungkin dia pakai hadis Nabi sebut afdalus salah ba'dal maktubah inda rihalikum. Seafdal-afdal semayang lepas pada semayang wajib, dia semayang di rumah, sunat. Kalau kita nak amal hadis ni boleh lah, orang duduk dekat-dekat dengan masjid boleh. Subuh sini berapa minit nak qomat? 20 minit? 15 minit? 15 minit. Dah lah. Lepas orang azan, kita siap-siap di rumah kita tu, kita solat 2 rakaat di rumah. Kita mari tu, relax lah. Dapat sunnah amalan hadis tu. Tapi kalau kita ni jenis keduk rumah, malah sikit semayang sunat, kita mari semayang sunat sini. Semayang sunat lepas isyak gitu juga. Kalau kita boleh semayang di rumah, kita semayang di rumah. Kalau tak ada semayang di rumah, semayang di masjid. Biasa kalau balik rumah ni, tak ada lu buka TV, tengok Gusti, tak ada apa. Leno tidur lah. Jadi kita semayang di rumah awal-awal. Yang jadi masalahnya, tak semayang. Itu jadi masalah. Sombong tak kita? Sombong, walaupun semayang itu semayang sunat, tapi nampak tak kita sombong berkenaan dengan pahala yang Allah Ta'ala bagi tu? Yang Nabi sebut hadis sahih tu. Boleh dapat dunia lebih pada dunia dan seisinya tu. Kita tak mahu. Kita rasa meniaga kita ni laku, meniaga kita ni maju apa, lebih berharga lagi kita rasa daripada semayang sunat 2 rakaat sebelum semayang subuh. Itu besar nilainya di sisi Allah. Oleh kerana itu kita cuba istiqamah buat benda tu. Pagi-pagi lagi kita untung dah. Untung dah dapat dunia dan seisinya dah. Dapat begitu dah. Lepas pada subuh pula, kalau orang tu boleh tunggu, tak ada komitmen apa-apa, lepas orang kuliah apa semua, dia duduk dalam masjid sampai waktu matahari naik, 20 minit lepas matahari naik apa semua, dia sembahyang 2 rakaat apa. Nabi sebut apa? Pahala dia sekali umrah. Dapat pahala umrah tu. Duduk kampung Sena ni pun dapat pahala umrah. Allah, Islam ni dia adil sungguh. Adil sungguh, taklah kata orang pergi Mekah saja boleh pahala umrah. Memanglah itulah umrah betul dah. Kita kena usahalah untuk pergi. Tapi tak mampu, dia kata tak dapat kita. Nampak nak kumpul duit pun tak ada jalan dah. Nak makan pun tak cukup. Adakah Allah Ta'ala tu zalim? Dah. Dia bagi juga pahala hak sama dengan umrah. La haula wala quwwata illa billah. Itu Allah punya sayangnya kepada kita. Macam orang duduk di Madinah lah, duduk di Madinah. Nabi kata, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, dia dapat ke ajri umrah, ibarat pahala sekali umrah. Mana duduk Madinah tu pun dapat pahala umrah. Nabi buat gitu. Nabi berjalan. Lah ni kalau tuan-tuan pergi, saya pergi baru ni tu memang dah siap dah. Laluan berjalan kaki daripada Masjid Nabawi ke Quba. Bas pun ada dah, bas 2 tingkat tu. Bayar RM1 ke berapa naik, dia memang dia berhenti situ. Kalau orang muda-muda ni nak jalan kaki, memang syok jalan kaki. Tak jauh pun, dia buat laluan shortcut tu, naik ke bawah ke atas tu, sampai Masjid Quba sembahyang 2 rakaat.
Hari-hari boleh pergi. Nah, ni orang pergi Madinah cari ustaz makan kambing mana? Nak mata kedarah dulu. Semayang malah. Waktu saya marah apa Jumaat gitu. Kambing mu tanya nak mata kedarah di mana? Nah, cubalah mu tanya pahala apa ustaz banyak-banyak di Madinah, pahala tak mau, shopping banyak berlambak-lambak. Manusia ni tak pernah insaf. Duduk di Madinah pun duduk di Mekah pun perangai tak ubah-ubah lagi. Sebab dia tak tinggal Malaysia perangai dia tu. Setan yang duduk sekali dengan dia tu, dia tak tinggal di Malaysia, dia bawa sampai ke Mekah, capung setan Abu Jahal pula. Lagi kuat lah. Hak ni kopra, hak ni brigade general, ni habis lecing. Tergolek dengan dia. Sebab tu bunyi nak shopping je, laju kaki. Bila bunyi nak pergi masjid je, berat kaki, sakit kepala, sakit hidung, sakit mulut, ada belaka. Nak pergi makan, nak pergi shopping, cepat. Itu semua ada perangai begitu ada. Saya pengalaman bawa orang pergi Mekah ni, ada hak perangai gitu. Banyak duit macam mana pun tak jadi. Saya kata direct je, kalau awak pergi dengan saya. Kalau awak mari sini nak buat gini tak jadi, tuan kata, pakcik tak jadi pakcik. Mari gini nak bawa orang Malaysia tak jadi. Orang kata ustaz cengeng ustaz tu. Padahlah. Sebab kita tak mau bagi dia rugi. Habis puluh-puluh ribu mari tu rugi. Rugi cara dia. Sebab apa? Sebab dia tak tumpu pada masjid. Sepatutnya banyak duduk di masjid. Sebab pahala banyak. Masjid Nabawi pahala tak sama dengan Masjid Kampung Sena. Masjid Haram tak sama. Balik sejak sudah di hotel. Dah balik. Di hotel makan tak sedap lah apa itu ni komplain bab makan. Ni bukan duk kampung. Mu nak makan budu ni. Nak makan belacan ni tak? Tahanlah sikit. Sebab Nabi sebut musafir qit'ul azab. Musafir ni sebahagian daripada azab. Makan pun tak ada, bukan tempat kita dan sebagainya. Tanggunglah Nabi sebut tu. Dah, orang pergi Mekah nak melancong sekarang banyak. Nak pergi melancong, nak ambil gambar situ sini tik masuk dalam Facebook dan sebagainya. Tu tujuan. Kita kena ada tujuan kita. Pergi buat apa? Tempat yang mustajab, tempat yang berkat, waktu yang mustajab. Semua tu ada di Mekah. Tempat kita ni ada waktu mustajab, ada doa mustajab, dua je. Tempat tu tak ada. Waktu mustajab ni, waktu hujan turun, sepertiga malam, doa mustajab. Doa Allah Ta'ala ajar semua di mana-mana boleh doa berdasar pada hadis Nabi. Doa kita tu. Tempat mustajab tak ada. Di sana ada tempat mustajab. 3 syarat nak terima doa tu dah ada dah. Tiba-tiba dia buat main-main lagi. Dia minta main-main. Tawaf sunat tak banyak. Sekarang ni tawaf sunat tak boleh di bawah tu, kena pakai ihram. Kita kata tak apalah, naik skuter. Pahala sama je. Pahala sama je. Sebab Nabi kata orang tawaf jalan kaki ataupun berkenderaan. Nabi tak kata tak mampu naik kenderaan. Tidak. Pahala sama je. Sama ada berkenderaan ataupun jalan kaki. Sama pahala. Sekali tawaf sunat sehari tu, RM50 naik skuter tu. RM57. Tu kata duit Malaysia RM60. Duduk di Mekah 6 hari. RM60 sehari. Hak ni memang untuk tawaf sunat hari-hari. Simpan duit tu. RM60 sehari berapa 300 apa 1000 pun tak. Lepas tu kita tawaf tu sekali di Arab, tawaf dengan skuter tu sekali. Kalau habis bateri kita boleh komplain dekat dia, habis bateri kita boleh tawaf sebanyaknya dengan harga RM57. Kita kata habis dah tawaf, tak habis lagi aku ni. Nak tawaf lagi ni bateri tak ada dah skuter ni. Padahal tawaf banyak dah, bukan kita tipu tu. Dia bagi. Kalau kita kata habis bateri pun dia bagi. Dia tak zalim. Sebab kita berurusan dengan dia. Ini nak bagi tahu tuan-tuan. Rebut peluang waktu tu. Tak boleh tawaf bawah, tawaf atas dengan skuter. Tak juga. Payahlah ustaz gini. Kena tipu syaitan belaka. Syaitan kata jangan tawaf. Susah. Bawa skuter tu nak langgak orang mampu kerah mu sini, syaitan kata. Syaitan duk ajar kita pun payah. Hak tu payah, hak ni payah. Lah kali mayang peluang masjid, balik hotel. Mayang luar masjid, balik hotel. Nak masuk masjid, payah ustaz. Orang ramai. Nampak payah je. Mudah tak nampak. Syaitan kata good. Bagus dia kata. Last sekali dia ikut dia. Makin duduk di tempat baik, makin banyak syaitan. Makin tinggi ilmu, syaitan pun makin banyak. Hak jahil tu, syaitan hak jahil tu, tak payah. Hak jahil dia setuh gitu je. Ikut lalu. Hak jenis kerah ni, jenis alim masjid orang beriman ni, tu syaitan makin
pangkat besar makin pangkat besar makin goda. Tapi kita ada senjata. Ada zikir. Nak halau syaitan. Kita ada pagar kita ni supaya syaitan tak boleh masuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia berkati Allah Ta'ala. Kita berhenti di situ. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita bicara masalah doa Nabi Nuh. Ini tuan-tuan boleh baca sendirilah. Kat belakang tu boleh faham dengan sendiri. Doa Nabi Nuh AS ada dua bahagian. Bahagian satu dan bahagian dua. Cerita Nabi Nuh ni dia panjang sikit. Sebab dia banyak bermunajat dengan Allah Ta'ala. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi